Terima kasih Atira untuk cerita pagi Pahang itu. Keputusan kerajaan untuk menetapkan harga maksimum kit ujian kendiri COVID-19 pada harga RM19.90 manakala untuk harga borong pula ialah sebanyak RM16 menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan untuk memastikan kita sama-sama dapat mengekang lagi penularan COVID-19 ini. Tetapi ada satu lagi berita gembira sebenarnya kerana kerajaan telah pun mengumumkan bahawa pada penghujung tahun ini ada lagi harga yang lebih rendah yang akan diumumkan. Jadi kita sama-sama nantikan pengumuman tersebut. Jadi untuk bercerita lebih lanjut mengenai kit ujian kendiri COVID-19 dan juga rakyat, di studio bersama dengan saya ialah Tuan Ahmad Sharif Hambali, Ketua Eksekutif Medical Device Authority. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak bercerita mengenai kit ujian kendiri COVID-19 ini, MDA ataupun Medical Device Authority ini, apakah sebenarnya? Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV1 dan Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput MDA untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai kit ujian kendiri COVID-19. So, sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai MDA, saya rasa terlebih dulu kita kena faham ataupun maklum mengenai apa itu peranti perubatan ataupun medical device. Peranti perubatan adalah apa-apa saja produk yang digunakan untuk mendiagnosis atau dan merawat penyakit, ya, tetapi tidak termasuk ubat. Kalau ubat dia bukan peranti perubatan lah. Contohnya Panadol tu bukan peranti perubatan. Okey. So dia skop peranti perubatan ni sangat luas. So dia ada daripada yang semudah-mudah peranti seperti sarung tangan pemeriksaan, medical glove, selepas tu face mask, dan apa injap jantung tu yang untuk implan dan implan tulang, dan juga apa tu peralatan canggih seperti CT scan dan MRI. Dan lately kalau kita tengok dalam pandemik COVID ni, peranti-peranti perubatan seperti termometer dan oximeter dan juga yang sekarang ni tengah kita nak bincangkan adalah peranti kit ujian kendiri COVID-19. Okey, so semua tu adalah peranti perubatan, dan untuk ada banyak peranti perubatan yang digunakan di hospital oleh doktor dan profesional kesihatan, dan banyak juga yang boleh didapati oleh orang awam kan di kedai-kedai farmasi dan sebagainya. So MDA ataupun Medical Device Authority ataupun pihak berkuasa peranti perubatan adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan yang ditubuhkan untuk mengawal selia peranti perubatan dan industrinya. So objektif utama MDA ditubuhkan adalah untuk memastikan bahawa peranti perubatan yang ada dalam pasaran negara kita adalah selamat dan berkesan. Dan di samping itu juga ia boleh membantu industri peranti perubatan kita untuk lebih berdaya saing kerana program kawalan peranti perubatan berasaskan kepada standard antarabangsa. Jadi mana-mana peranti perubatan yang diluluskan, didaftarkan oleh MDA, dia telah in certain ways telah memenuhi keperluan standard antarabangsa dan membolehkan dia untuk meneroka pasaran yang lebih luas lah kalau dia dah berdaftar dengan MDA. Sebelum kita nak mengupas lebih lanjut mengenai kit ini sendiri, siapa yang sepatutnya melakukan ujian ini? Kerana kalau kita boleh lihat sekarang ni, pembelian pen ni lah pula berlaku kerana semua orang nak beli kit ujian ini, simpan stok kat rumah banyak-banyak. Adakah perlu ataupun hanya bila mereka merasakan bergejala baru perlu dapatkan kit ini?
Okey, pada umumnya sebelum terjadinya pandemik ini, mana-mana kit ujian, terutamanya kit ujian untuk penyakit berjangkit, hanyalah dibenarkan untuk kegunaan profesional kesihatan. Okey, sebab ada masalah-masalah tertentu yang mungkin kalau kita benarkan kit ujian penyakit berjangkit ini untuk digunakan oleh orang awam, akan lebih lagi meningkatkan jangkitan, risiko jangkitan kepada masyarakat. Sebab orang awam ni kebolehan dia, pengetahuan dia mengenai kit ujian tu adalah terhad. Jadi dia hanya berdasarkan kepada IFU ataupun Instruction for Use, arahan penggunaan yang dikeluarkan oleh manufacturer. Jadi kalau kepahaman adalah kurang, dia mungkin akan menyebabkan yang kita takut adalah false negative ataupun negatif yang tak betul lah. Dia rasa dia negatif kan, betul. Tetapi sebenarnya dia positif. Jadi dia terus bergaul dengan orang ramai dan boleh menyebabkan jangkitan. Jadi sebab itulah pada kebiasaannya lah kita tak benarkan kit ujian contohnya HIV digunakan oleh orang awam. Hanya digunakan oleh profesional perubatan. Tetapi disebabkan oleh penularan yang sangat tinggi dalam COVID-19 ni, MDA dan pembuat dasar dalam MDA telah membuat keputusan untuk membenarkan kit ujian kendiri COVID-19 digunakan. So pada kebiasaannya sepatutnya kita pergi ke klinik untuk mendapatkan ujian tu, tetapi disebabkan penularan yang begitu banyak, maka kita menyedari hakikat inilah kita benarkan kit ujian ini digunakan juga oleh orang awam. Tetapi kita telah menetapkan bahawa arahan penggunaan mestilah diuji dan mudah difahami oleh orang awam. Dan juga kita pun ada setengah-setengah daripada kit ujian ni yang meletakkan QR code yang boleh dilihat oleh orang awam melalui video, bagaimana arahan penggunaan dan sebagainya. Kita juga ada isu berkenaan dengan pelupusan selepas digunakan, kerana ini adalah penyakit berjangkit, jadi pelupusan juga perlu dibuat dengan betul mengikut arahan seperti yang dia ni. So, mengenai kekerapan dan sebagainya, ia memang boleh dilakukan oleh orang awam, tapi kekerapan tu bergantunglah kepada keperluan. Sekiranya dia berasa ada gejala dan sebagainya, dia bolehlah menggunakan kit ujian ini. Tetapi pada setengah-setengah orang yang bekerja, kemungkinan majikan perlu membuat ujian ini dengan lebih kerap untuk memastikan tiada penularan di tempat kerja. Sebab kalau kita lihat di MySejahtera tu dia ada dua pilihan untuk kegunaan orang awam dan juga professional use. Jadi kita risau juga ada orang awam ni macam professional use ni mungkin lebih tepat ke, itu yang kita risaukan. Jadi bermaksud di sini untuk orang awam jangan belilah yang professional use itu, kerana itu digunakan untuk lab atau untuk makmal kan. Baik, bila kita bercerita mengenai kit ujian ini, setakat sekarang ada berapa jenis kit ujian kendiri yang telah pun diluluskan dan apa di antara faktor-faktor yang menyebabkan kit ini diluluskan? Okey, kita ada setakat ni kita ada 14 yang telah diluluskan, 14 jenama. Dan bagaimana ia diluluskan adalah kita ada keperluan yang sangat stringent, sangat
stringent. Ketat. Yang sangat stringent lah. Tak ingat bahasa. Yang sangat stringent untuk meluluskan, mengeluarkan kebenaran pengimportan dan pengedaran kit ujian kendiri COVID-19 ni. So yang pertama, keperluan yang pertama adalah syarikat yang hendak mengimport dan mengedarkan kit ujian kendiri COVID-19 mestilah mempunyai lesen dengan MDA, lesen di bawah Akta Peranti Perubatan. Dan ini adalah untuk memastikan bahawa syarikat tersebut mempunyai suatu sistem. Sebab dalam pengurusan sesuatu peranti perubatan ni, kita perlu ada sistem kualiti. Sistem kualiti ini memastikan contohnya pengendalian peranti perubatan tersebut, penyimpanan peranti perubatan tersebut, pengendalian. Kalau ada aduan-aduan daripada orang awam mengenai suatu peranti perubatan, termasuk kit ujian nilai, dia perlu dikendalikan. Kalau ada adverse event, dia perlu siasat dan ambil tindakan pembetulan. So sistem tu sebelum kita beri lesen kepada suatu syarikat yang nak berurusan dengan peranti perubatan, kita perlu pastikan bahawa syarikat tersebut mempunyai sistem tersebut, sistem pengurusan peranti perubatan tersebut, supaya nanti kalau ada apa-apa berlaku, apabila kita dah beli kebenaran dan mendaftarkan peranti perubatan tersebut, mereka boleh buat tindakan-tindakan pembetulan sekiranya peranti tersebut ada masalah. Yang kedua adalah penilaian teknikal, documentation mestilah lengkap, antaranya mengandungi teknologi berkenaan dengan kit ujian ini. Kemudian ada keperluan spesifikasi ujian klinikal dan sebagainya. Yang ini perlu disemak, dinilai dan dinilai oleh satu jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah MDA. Kita panggil jawatan kuasa akses khas COVID-19. So jawatan kuasa ini akan membuat penilaian dokumentasi lah. Kalau lengkap dokumentasi itu, kita akan proceed to the next step. Kalau tak, kita stop dekat situ. You tak boleh bawa masuk. So yang ketiga adalah pengujian. Pengujian test kit tersebut di makmal. So mana-mana kit ujian yang telah melepasi second step tadi, step kedua dalam penilaian, dia perlu menjalani ujian di makmal. Makmal yang ada akreditasi ISO 17025. So antara makmal-makmal tersebut adalah IMR dan juga MKAK, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, dan juga TDRAC di UM. TDRAC ni Tropical Disease Research Center di Universiti Malaya. So ini adalah 3 step, dan dalam pengujian tu mesti kit ujian tersebut mesti memenuhi standard yang ditetapkan, iaitu 100% specificity dan 90% sensitivity. Specificity adalah ukuran kalau orang tu negatif, dia memang result dia keluar negatif lah. That is kita maknanya kalau 100% specificity, maknanya sepatutnya kit ujian tersebut tidak ada false negatif ataupun negatif palsu. So memang accurate lah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah sebenarnya walaupun ada 14 jenama di luar sana yang telah pun diluluskan, mana-mana pun boleh beli. Ya, ya. Dia tetapi spesifisiti ataupun ukuran true positif adalah 90% lah. 90%. So maknanya daripada 9 kita benarkan 1 je lah dia fail dari segi orang tu positif ataupun tak.
Ya. So itu adalah standard yang ditetapkan untuk kita memberi kebenaran kepada COVID kit ujian kendiri COVID-19. Kita cerita sedikit mengenai kit ujian kendiri COVID-19 ini. Bagaimana kit ini? Apa yang terdapat di dalamnya? Dan kalau kita tahu, kit ini ada dua. Satu untuk mengambil swab, satu lagi ialah mengguna air liur. Jadi perbezaan di antara dua kit ini bagaimana? Dia sama saja. Dia sebenarnya adalah untuk detect antigen COVID-19. So sama ada menggunakan swab ataupun ni apa yang detect adalah benda yang sama, iaitu antigen COVID-19 lah. Tetapi kemungkinan dari segi untuk dapat ketepatan yang diperlukan, setengah perlu menggunakan swab hidung, tapi sebahagian lagi pakai air liur pun dah mencukupi. Bila cerita mengenai ketepatan, untuk yang terakhir kalilah, sebab ramai juga nak bertanya di luar sana, SOP dia bagaimana? Sebelum untuk kita mengambil swab ataupun air liur itu, apa yang tidak boleh dilakukan dan suasana untuk mengambil ujian tersebut bagaimana? Okey, itu kita perlulah berada dalam satu kawasan yang bersih dan yang khusus, dan tak ada orang yang berada di sekeliling kita kan, sebab kita takut apabila kita menggunakannya nanti ada terdapat jangkitan tambahan pula. Sekarang ni kita dimaklumkan bahawa COVID-19 ni adalah airborne. So kalau boleh ada dalam kawasan yang pengudaraannya baik, dan dan selepas daripada menggunakan kit ujian tadi, contohnya kita gunakan air liur kan, so semua tu hendaklah dilupuskan dengan cara yang baik, masukkan balik dalam plastik dia, dan semua kalau ada yang pakai swab hidung tu, swab tu semua hendaklah dibungkus dalam plastik yang baik dan dilupuskan dengan cara supaya tidak mudah dicapai oleh orang lain. Jadi kepada anda di luar sana, anda boleh dapatkan kit ujian kendiri COVID-19 ini dengan harga sekarang ni RM19.90. Itu yang merupakan harga maksimum ataupun harga ceilingnya. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Ahmad Syarif Hambali, Ketua Eksekutif Medical Device Authority. Kesimpulan dia, apa-apa jenama pun okey. Jangan nak boleh kata itu okey, ini okey. Semuanya okey sebenarnya. Bila diluluskan, dah kira terbaiklah itu. Apapun, terima kasih sekali. Kecuali dia palsu lah. Kecuali yang palsu. Jadi kena semak di MySejahtera dan juga portal yang disediakan. Terima kasih sekali lagi. Sekarang ini